Okey kelas, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, cikgu harap semua para pelajar dalam keadaan sehat dan sentiasa konsisten sepanjang PDPR ini berlangsung. Okey, pada minggu ini kita akan masuk ke topik yang baru. Okey, pada minggu lepas kita sudah pun belajar berkaitan topik seni anyaman. Okey, cikgu harap para pelajar masih ingat tentang seni anyaman tersebut. Okey, seterusnya kita pergi slide yang berikutnya. Okey, di sini cikgu sediakan game iaitu berkaitan dengan code breaking game yang dinamakan Break the Code. First kali, cikgu mahu pelajar semua baca arahan yang telah cikgu sediakan. Kemudian, cikgu mahu setiap pelajar sediakan kertas dan juga pensel. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk settlekan game tersebut. Okey, cikgu harap para pelajar sudah telah menyediakan kertas dan pensel. Okey, seterusnya. Okey, setelah ada kertas dan juga pensel, cikgu mahu kamu tuliskan nombor yang cikgu telah tulis dalam note tersebut iaitu 20, 94, 71, 69, 75, 98, 1, 67 dan 94. Kemudian arahan yang terakhir iaitu kemudian cari nombor tersebut yang nombor tadi kamu telah tulis di kertas kan. Kamu kena cari nombor tersebut dalam break the code. Okey, contoh dia 20 tu huruf dia T. Kamu kena tulis. Okey? Lepas tu, setelah selesai kamu menyenaraikan huruf berdasarkan nombor yang cikgu bagi, kamu akan dapat satu perkataan. Okey? Okey, kita pergi next slide. Okey, perkataan yang kamu akan dapat iaitu berkaitan tipografi. Okey, kelas. Hari ini kita akan belajar berkaitan seni grafik dalam kurungan dia tipografi. Okey, cikgu harap para pelajar terus fokus sepanjang cikgu menerangkan. Okey? Okey, yang seterusnya, apa yang dimaksudkan dengan tipografi? Okey, tipografi ni seperti yang kita sedia tahu, kemahiran seni dan juga teknik dalam menghasilkan dan juga menyusun jenis type dalam bentuk tulisan agar ia jelas, mudah dibaca dan menarik untuk dipaparkan. Kemudian ia juga merupakan satu proses kesenian bagi menghasilkan huruf secara manual. Menghasilkan huruf secara manual ni maksudnya kita tulis ataupun kita ukir, itu yang dimaksudkan secara manual. Okey, kita pergi next slide seterusnya. Apa aplikasi tipografi ni? Okey, penggunaan tipografi ni sebenarnya dia telah berkait dengan keperluan berkomunikasi. Okey, seterusnya juga pemahaman terhadap kaedah tipografi yang betul membolehkan komunikasi dilakukan secara efisien. Efisien bermaksud secara profesional. Tipografi ni bukan saja merangkumi huruf tetapi dia merangkumi nombor ataupun juga simbol. Okey. Seterusnya contoh-contoh kepelbagaian aplikasi tipografi. Yang pertama sekali, papan tanda. Papan tanda ni seperti kita sedia maklum, kita akan selalu nampak di tepi-tepi jalan. Okey. Grafiti ni kita akan selalu nampak macam contoh dia mural. Mural yang orang hasilkan itu dinamakan sebagai grafiti. Dan akhir sekali poster. Poster ni pun para pelajar tahu jugalah. Kan? Poster ni yang selalu contoh ada pertandingan bulan kemerdekaan, poster akan dihasilkan dan akan disebarkan kepada student untuk para pelajar mengikuti pertandingan tersebut. Okey, cikgu harap pelajar terus konsisten dengan apa yang cikgu terangkan ini. Okey,
Lepas tu kita pergi ke pula jenis dan klasifikasi type, iaitu istilah yang digunakan oleh perekat type, iaitu type, muka type, typeface dan font. Dia merupakan penting untuk kita fahami. Okey, istilah type ni maksud dia type lah yang digunakan secara umum dan sering dipadankan dengan istilah lain. Manakala penggunaan istilah muka type dan font, dia merujuk kepada istilah yang lebih khusus. Okey. Okey, seterusnya kita pergi dalam ni juga dia terdapat perbezaan dalam kalangan mereka bagi penggunaan istilah muka type dan juga font yang sering disalahertikan. Okey, dalam konteks digital, Garamond atau Times New Roman merujuk kepada muka type. Manakala Garamond Bold atau Times New Roman Regular dia merujuk kepada font. Okey, kita akan boleh nampak jenis muka type dan juga font ni dalam Word. Word tu apa? Microsoft Word. Mungkin ada para pelajar yang tahu berkaitan Word ni di dalam komputer ataupun tidak. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke contoh anatomi type. Okey, pengetahuan terhadap anatomi ni membolehkan mereka, khususnya mereka typographer, mereka bentuk atau mengaplikasi type dengan lebih baik. Ini adalah contoh istilah yang digunakan pada anatomi type. Dia telah terangkan dalam huruf tu, dia ada jenis stem, back. Okey, para pelajar boleh nampaklah coach, ball, counter, ear, shoulder, terminal, serif, ascender, descender, baseline. Dia dah terangkanlah ketinggian apa semua. Okey. Seterusnya kita pergi kepada contoh jenis type. Seperti yang cikgu bagi tahulah, dia bukan sahaja huruf tetapi dia ada lagi simbol dan juga simbol-simbol lain. Okey, yang pertama huruf besar, capital letter, maksudnya ABC yang ditulis dalam huruf besar. Huruf kecil, lower case, huruf ABC yang ditulis dalam huruf kecil. Dan small cap, maksudnya huruf kecil yang ditulis secara small cap. Kemudian dia ada nombor, simbol matematik. Simbol matematik pun adalah merupakan jenis type dan juga simbol-simbol lain lah seperti simbol senyum dan sebagainya. Okey. Kita pergi ke contoh klasifikasi type. Dia terdapat 6 jenis. Okey. Cikgu harap kamu take note. Cikgu harap para pelajar semua take note apa yang cikgu cakap ni. Okey, dia ada 6 jenis. All style, slab serif, transitional, sans serif, modern, script. Dalam kurungan dia italic. Okey, cikgu telah paparkan di sebelah ni berkaitan huruf-huruf jenis-jenis type yang cikgu telah sebut tadi seperti all style, modern, slab serif, sans serif, script dan sebagainya. Okey. Ini kita terangkan satu persatu. Okey. All style ni ciri rekaan yang mengekalkan reka bentuk daripada lukisan teknikal secara manual. Maksudnya ini yang kita buat secara manual guna tangan. Dia mempunyai bentuk serif yang bersudut dan tumpul dan stroke tidak terlalu nipis dan kurang kontras. Contoh muka type dia ni Garamond Caslon. Okey. Kemudian kita pergi klasifikasi type yang seterusnya iaitu transitional. Dia terhasil daripada modifikasi type all style. Dia terhasil dari tulisan yang tadi itulah. Kemudian dia telah menggabungkan ciri-ciri iaitu ciri-ciri all style dan modern. Okey, contoh dia Bakerville, Center,
school book. Ini adalah contoh muka type yang digunakan dalam transitional. Okay. Seterusnya kita pergi ke modern. Modern ni dia mempunyai ciri yang agak radikal. Maksud dia radikal ni susah berbanding dengan old style dan transitional kerana dia mempunyai stroke yang tebal dan nipis yang sangat kontras, serif yang lurus serta paksi dia yang menegak. Dia sangat complicated berbanding jenis type yang tadi cikgu terangkan. Contoh dia adalah Bononi dan juga Tiffany. Okey. Seterusnya kita pergi pula slab serif. Ini mempunyai ciri stroke serif yang ketara dan tebal. Dia biasanya digunakan bagi tujuan hiasan dan mempunyai ciri kebolehbacaan yang rendah. Maksud dia kita nampak tulisan ni, kita senang baca, tidak berbelit-belit dan student pun senang faham. Okay, contoh muka type dia adalah Rockwell dan Epitian. Okay. Seterusnya kita pergilah yang kedua terakhir untuk jenis type ni, sans serif. Sans serif ni dia tidak mempunyai serif. Kemudian umumnya dia mempunyai saiz rekaan stroke yang sama dan berbentuk geometrik. Maksud dia sama saja. Contoh muka type yang dia digunakan adalah Arial dan Helvetica. Okay, dan akhir sekali script. Okay. Script ni dia diilhamkan daripada stroke yang dihasilkan menggunakan berus ataupun pena. Secara umumnya type ini mempunyai dua ciri rekaan iaitu casual ataupun formal. Contoh muka type yang dia selalu gunakan adalah Great Whip dan Edwin Script. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke topik yang seterusnya iaitu berkaitan dengan tipografi ekspresi. Ini merupakan memberi penekanan secara visual. Maksud dia tersurat terhadap maksud, tersirat daripada sesuatu perkataan yang ingin disampaikan. Okay, ciri-ciri unik reka bentuk yang terdapat pada setiap type boleh digunakan sebagai asas kepada rekaan baharu dengan menggunakan daya imaginasi dan kreativiti kita sendiri. Okay, dia ada 4 jenis. Onomatopia, konotasi type, personifikasi type, figura type. Dia ada 4 jenis ya, kelas. Okay. Okay. Contoh dia yang first kali ni, onomatopia. Dia merupakan satu penggunaan kata-kata yang meniru bunyi semula jadi bersama aksi yang dikaitkan. Contoh dia bang, boom, snap dan lain-lain. Dia ni sering digunakan dalam seni komik. Contoh dia pelajar yang minat komik mungkin kamu pernah jumpa lah perkataan-perkataan macam ni. Contoh dia tulis bye, contoh dia bomb, bang, okay. Terusnya kita pergi ke konotasi type. Okay, konotasi type ni dia sering digambarkan sebagai positif ataupun negatif yang berkaitan dengan hubungan emosi yang menenangkan ataupun tidak menyenangkan. Cuba anda bayangkan, cuba anda bandingkan kedua-dua rekaan type yang digunakan di sebelah. Kedua-duanya mempunyai ayat yang sama, namun membawa maksud yang berbeza berdasarkan konotasi type. Okey, dia ada 2 jenis ayat. Okey, tiada yang dapat memisahkan kita. Bermaksud dia macam dari segi emosi, kalau kita baca dia positif. Okey, tapi bila kita baca tiada yang dapat memisahkan kita, seolah-olah yang tulis ni dia marah. Kan? Dia nampaklah perbezaan dia. Yang positif tu sebelah atas mungkin dari segi positif dia tiada dapat memisahkan dia. Mungkin perasaan positif, manakala yang negatif dekat bawah tu seolah-olah macam dia macam marah menyampaikan sesuatu ayat tu lah. Okay, seterusnya kita pergi ke personifikasi type. Okay, ini adalah memberikan sifat dan kualiti yang terdapat
pada manusia kepada sesuatu perkataan melalui metafora. Personifikasi type banyak digunakan oleh artis dalam karya seni visual bagi menyampaikan message dengan lebih menarik dan berkesan. Maksudnya spooky, bonch. Kita nampaklah personifikasi dia dalam seni visual yang telah dihasilkan ini. Dan seterusnya kita pergi ke figura type. Figura type ni adalah dia menghasilkan bentuk figura menggunakan reka bentuk type serta komposisi sejumlah muka type. Figura type dia menguji kemampuan untuk melihat bentuk dan rupa yang terdapat pada setiap rekaan, tapi daripada perspektif yang berbeza. Ini gambar figura. Figura tu dia bermaksud gambar. Cuba para pelajar tengok gambar ni. Dia menggunakan muka type untuk membentuk wajah gambar ni. Gambar ni menunjukkan gambar haiwan kan. Dia dilukis menggunakan figura type tu untuk menghasilkan gambar, untuk menghasilkan haiwan tersebut. Para pelajar, cikgu harap para pelajar faham dengan apa yang kita belajar pada minggu ini. Kelas, berdasarkan topik pembelajaran kita pada hari ini, cuba para pelajar fikir apa yang para pelajar dapat simpulkan pada hari ini. Maksudnya apa yang para pelajar dapat rumuskan daripada topik pembelajaran kita pada hari ini. Dari cikgu, apa yang cikgu dapat rumuskan iaitu hari ini kita telah belajar seni grafik berkaitan tipografi, iaitu di mana terdapat banyak jenis type ataupun muka type dan juga font yang kita telah belajar hari ini yang akan digunakan pakai pada masa kini dan pada masa akan datang. Ini adalah merupakan rumusan daripada cikgu. Seterusnya, untuk tugasan ataupun kerja rumah pelajar, para pelajar dikendaki merujuk buku teks muka surat 131 untuk membuat tugasan tersebut. Cikgu bagi masa tempo untuk tugasan ini adalah selama 1 minggu dan perlu dihantar selepas tempo 1 minggu tersebut. Itu saja dari cikgu. Sekian dan terima kasih. Barang permasalahan boleh WhatsApp cikgu ataupun boleh SMS cikgu. Cikgu akan bantu kamu sedaya upaya. Dan akhir sekali, cikgu harap para pelajar dalam keadaan sehat dan sentiasa konsisten. Assalamualaikum kepada semua pelajar.